Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, semua pelajar cikgu sihat ke hari ni? Okey, saya harapnya semua dalam keadaan ceria. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah menyelesaikan kuis yang cikgu berikan. Okey, tahniah. Ramai pelajar yang mendapat markah penuh. Okey, jika ada soalan yang kurang tepat, cikgu berharap semua pelajar tengok kenapa jawapan kamu kurang tepat. Tengok jawapan yang sebetulnya. Okey. Sini cikgu nak maklumkan ya. Setiap kamu isi kehadiran atau kamu jawab saya punya kuis, okey. Pada Google Form itu cikgu akan catat sebagai penglibatan kamu untuk pemberian tahap penguasaan untuk PVD. Okey, pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk hari ini kita nak masuk kepada subtopik 1.3, kuantiti fizik dan unitnya. Kuantiti fizik. Okey, dalam sains ditakrif sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu ia boleh diukur dan dikira. Okey, kuantiti fizik asas yang sentiasa yang kita gunakan adalah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, untuk keseragaman penggunaan ya, unit SI ataupun unit sistem antarabangsa digunakan untuk membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Okey, contohnya kita nak sebut tentang kedalaman lautan. Okey, kita tahu kes MH17. Okey, dikatakan kapal terbang MH17 okey tenggelam ke Laut Hindi dengan kedalaman kira-kira lebih kurang 1000 kilometer. Okey, ke dasar laut. Ini contoh jadi satu dunia menggunakan unit SI yang sama. Kedalaman katalah ini adalah panjang kedalaman 100 km. Bila kita sebut macam tu, satu dunia faham. Kedalamannya, kapal terbang tenggelam adalah 1000 km. So ini kenapa pentingnya gunakan unit sistem SI supaya pertukaran data dan pengetahuan saintifik boleh dilakukan ke seluruh dunia secara lebih tepat dan seragam. Unit SI dijadikan sebagai unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960 untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Kita tengok jadual 1.2 kuantiti fizik asas. Kuantiti asas yang pertama adalah panjang, unit SI-nya adalah meter, simbol unit adalah m, meter. Jisim, unit SI-nya seragam menggunakan kilogram, simbol unitnya adalah kg. Kemudian untuk masa, unit SI-nya adalah saat. Asasnya unit yang kita gunakan saat. Simbol unitnya adalah S. Saat S huruf kecil. Suhu, Kelvin. Simbol unit SI-nya adalah K. Arus elektrik, ampere. Simbol unit SI-nya adalah A. Ini adalah unit asas kuantiti asas. Apa dia punya unit SI dan simbol unit SI. Semua pelajar mesti tahu, mesti ingat dia punya kuantiti asas, unit SI dan dia punya simbol unit SI. Pelajar. Kita sambung dengan nilai imbuhan. Sekiranya nilai unit kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil, imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Nilai imbuhan adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Kita tengok imbuhan. Kita tengok nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Ini kamu tengoklah. Ini adalah imbuhan. Ini adalah nilai, bentuk piawai dan simbol.
Kalau untuk imbuhan giga, okey, nilainya adalah dia ada 9 kosong. Okey, maksudnya nilai dia sangat besar lah. So, bentuk piawainya 10 kuasa 9. Simbolnya adalah G. G huruf besar giga. Kalau mega, okey, nilainya adalah ada, ni sejuta lah. Okey, 1 juta ada 6 kosong. Bentuk piawainya adalah 10 kuasa 6. Okey, simbolnya adalah M huruf besar. Kalau kilo, kilo nilainya 1000. Okey, bentuk piawainya 10 kuasa 3. Okey, kamu faham kan macam mana kita dapat nilai nak tukar ke bentuk piawai? Okey, saya tunjuk yang ni ya. Okey, untuk kita nak dapatkan 10 kuasa 3. Okey, kalau 1000 maksudnya titik perpuluhan di sini kan? Betul? Okey, titik perpuluhan di sini. Maksudnya inilah. Okey, so untuk dapatkan sepadan ini. Okey, untuk dapatkan kuasa dia, okey, kita kira. Kita ambil kosong dari belakang sekali. Okey, 1, 2, 3. Okey, so bentuk piawainya adalah 1, 1 darab 10 kuasa 3. Okey, sama dengan nilainya adalah 1000. Okey, kalau untuk desi, okey, sorry, kilo tadi simbolnya K ya. Kalau untuk desi, nilainya adalah 0.1. Bentuk piawainya 10 kuasa negatif 1. Simbolnya D. Macam mana pula simbolnya boleh negatif 1? Okey, kerana titik perpuluhan, tengok titik perpuluhannya berada di hadapan 1 kan? Okey, bila kita gerakkan titik perpuluhannya ke belakang, okey, titik perpuluhannya ke belakang. Okey. Ya. Okey, kita gerakkan titik perpuluhannya ke belakang. Okey. Jadi, nampak? Okey, titik perpuluhan di sini. Okey, jadi kuasanya menjadi negatif 1. Okey, so jawapannya 1 darab 10 kuasa negatif 1 bersamaan 0.1. Okey, tengok senti pula. Okey, 2 titik perpuluhan kita gerak. Okey, yang pertama 1, 2. Okey, so sini titik perpuluhan dia. Okey, oleh itu senti akan menjadi 10 kuasa negatif 2. Negatif ini terhasil apabila titik perpuluhan digerakkan ke belakang. Okey, kuasa tu akan jadi negatif apabila titik perpuluhan tu digerakkan ke belakang. Kalau titik perpuluhan tu digerakkan ke hadapan, okey, untuk bentuk piawai, okey, dia kuasanya akan jadi positif. Bentuk piawai ni macam inilah dalam bentuk dia. Okey, bentuk asas single, okey, nombor 1 je. Okey, N. N tu maksudnya kuasa lah, tak kira positif ke negatif. Contoh lain. Okey, 2.3. Okey, 2.3 darab 10. Okey, 10 kuasa 2. Ini adalah bentuk piawai. Okey, maksudnya nombornya adalah nombor depannya tu sah. Okey, 2.3. 1.0. Okey, 3.4. 3, bukan 34. Okey, so ini kita panggil sebagai bentuk piawai. Okey, kemudian mili. Okey, mili adalah 0.001. Okey, bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 3. Simbolnya adalah M kecil. Okey, kalau mikro, okey, 0.0000001. Okey, bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 6 dan ini merupakan simbol bagi mikro. Okey, kemudian nano adalah 0.000000001. Banyaknya kosong. Okey, jadi senang ke nak sebut? Susah kan? Sebab itu kita mudahkan sebut dalam bentuk piawai. Ini sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 9.
Sebab itu penting adanya nilai imbuhan yang disusun dalam bentuk piawai bagi memudahkan kita. Tengok nano, simbolnya adalah N huruf kecil. Boleh sekat ni. Kalau tak faham, tolong tanya saya ya. Kita sambung pertukaran unit kuantiti asas. Untuk A, kita tengok jisim dulu. Yang pertama, kita nak tengok penukaran unit. Tengok ya, daripada kilogram nak tukar ke gram, kita akan darabkan dengan 1,000. Kemudian daripada daripada gram, kita nak tukarkan unit ni, unit dia ni. Ini unit gram, nak tukarkan kepada kilogram. Kita kena bahagikan dengan 1,000. Tengok contoh. Contohnya nombor 1. 1,9 kg saya nak tukarkan kepada gram. So tengok ya. Kg nak ke gram, kita kena darabkan dengan 1,000. Jadi 1,9 darab 1,000 bersamaan 1,900 gram. Kemudian tengok contoh kedua. Untuk tengok unit dia daripada gram ke kg. So apa yang perlu kita buat? Kita kena bahagikan dengan 1,000. Jadi 8,200 gram. Kita akan bahagikan dengan 1,000. Jadi jawapan kita peroleh adalah 8.2 kg. Anak-anak, wajib untuk kamu gunakan kalkulator ya. Nak memudahkan pengiraan, wajib kamu gunakan kalkulator walaupun dalam sains. Untuk B panjang. Panjang Tengok, kita ada pertukaran unit daripada kilometer. Nak ke meter, kita darab dengan 1,000. Meter, nak balik semula pada kilometer, kita bahagikan dengan 1,000. Kemudian daripada meter, nak ke desimeter, kita darabkan dengan 100. Desimeter, nak ke meter, kita bahagikan dengan 10. Seterusnya, tengok daripada desimeter, kita tukar, nak tukarkan ke sentimeter. Darab dengan 10. Sentimeter nak tukar balik kepada desimeter, kita akan bahagikan dengan 10. Kalau daripada sentimeter nak ke milimeter, darab 10. Milimeter nak ke sentimeter, bahagikan dengan 10. Ingat dia konsep. Untuk pertukaran unit ya, daripada unit yang lebih besar ke unit yang lebih kecil, saya ulang lagi sekali, kita akan darab. Contohnya daripada kilometer nak ke meter, kita akan darab 1,000. Kalau daripada unit yang lebih kecil ke unit yang lebih besar, contohnya milimeter, kita nak tukar kepada sentimeter, kita perlu bahagi. Kita tengok contoh yang pertama. 80 meter, saya nak tukarkan pergi sentimeter. So, daripada meter, kita nak tukar pergi sentimeter. So, apa perlu saya buat? Meter ke sentimeter. So kita kena darab. Betul? Berapa yang perlu kita darab? Daripada meter ke desimeter, kita darab 10. Desimeter ke sentimeter, kita darab 10. Jadi, daripada meter ke sentimeter, kita kena darab 100. Ini direct lah. Kenapa 100? Sebab ni 10 darab 10 bersamaan 100. Jadi, 80 meter. Sama dengan 80 darab 100. Kita akan dapat 8,000 sentimeter. Boleh setakat ni? InsyaAllah mudah je ni. Saya ulang balik je. Ini semua dah belajar kan? Kita tengok soalan contoh kedua. 600 cm. 600 cm. Kita nak
kita nak tukarkan ke meter? So semua orang tengok. Mana ni? Sentimeter nak ke meter. So ini sentimeter. Okey, kita nak tukarkan ke meter. So, operasi yang terlibat adalah bahagi. Daripada unit yang lebih kecil ke unit yang lebih besar. Okey, kita kena bahagi. So, bahagi berapa? Ni. Sentimeter ke desimeter, kita bahagikan dengan 10. Okey, desimeter ke meter bahagikan 10. So, kita kena bahagikan keduanya daripada sentimeter ke meter. Macam tadilah, kita bahagikan dengan 100. Kenapa? Sebab 10 100 kan? Okey, so 600 bahagi 10. Kamu akan dapat 6 meter. So, 600 cm bersamaan 6 meter. Okey, so boleh setakat ni. Saya harap pelajar tolong beri perhatian ya. Boleh buat sebenarnya, sangat mudah je. Okey, sangat mudah. Kalau ada tak faham, tanya je saya. Okey, dan ikut step macam mana. Okey, tengok saya dah pesan tadi macam mana tukar ni. Apa tu? Daripada meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter ke meter. Berapa kita darab. Okey, saya minta semua pelajar rujuk balik nota yang saya berikan ni. Okey, nilai pertukaran unit ni rujuk balik. Okey, mudahkan anda. Okey. Habis nafas cikgu. Okey, tengok contoh. 7 minit. Saya nak tukarkan ke dalam saat. Okey, so minit ke saat. 7 minit darab 60. Darab kan? So, kita akan dapat 420 saat. Okey, tengok contoh kedua. 450 saat. Kita nak tukarkan kepada jam. Kamu kena bahagi. Tengok ya. Daripada saat, kita nak tukarkan kepada jam. So, kamu kena bahagi 450 bahagi 60 dapat ke minit, bahagi lagi 60 untuk dapatkan ke jam. So, jawapan kamu peroleh 0.125 jam. Okey, kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian. Okey. Kenapa unit piawai penting? Untuk menseragamkan pengiraan. Sebagai contohnya, rakyat di beberapa buah negara menyukat barang menggunakan kati dan tahil. Mana rakyat di negara lain pula menggunakan cupak, gantang kaki dan sebagainya. Okey, penggunaan ukuran unit yang berbeza ni dia akan mendatang kekeliruan. Okey. So, kita gunakan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antara bangsa. Okey, ukuran zaman dulu. Pernah tak dengar? Nenek cakap, kira berapa jengkal meja? Okey, kira berapa langkah daripada pintu masuk rumah nak ke dapur? Okey, ini merupakan ukuran zaman-zaman dulu. Okey, ukuran zaman dulu dipelajari semasa sekolah rendah, itu kaki, jari, depa, jangka, hasta dan lain-lain. Tapi, boleh ke kalau kita gunakan untuk sekarang? Okey, adakah data yang kita ambil tu sama? Contoh, okey, Ali dan Abu. Ali lebih tinggi berbanding Abu. Okey, jadi cikgu suruh, Ali, Abu, kirakan berapa langkah daripada pintu masuk makmal ke meja tempat duduk kamu. Okey, meja yang samalah. Ali tadi yang lebih tinggi, dia akan dapat 10 langkah. Abu rendah sikit, comel sikit, dia akan dapat 12 langkah. So, adakah boleh kita gunakan pengiraan macam ni? So, pengiraan macam ni tidak dikira. Untuk zaman sekarang kita dah tak boleh guna dah. Tak valid. Okey, sebab apa? Jengkal tangan orang yang lebih tinggi, lebih besar, jengkalnya lebih panjang. Depa orang yang lebih
kecil comel, depannya berkurang. Okey, jadi sebab itu kita dah maju sekarang. Okey, kita menggunakan pengukuran yang mempunyai kuantiti dan dia punya unit. Okey, so saya minta semua pelajar ingat balik jenis kuantiti asas, okey, unit SI dan simbol unit SI-nya. Kemudian untuk imbuhan dan nilainya kamu kena ingat juga. Okey, contoh mega. 10 kuasa berapa mega? 10 kuasa 6. Okey, kena ingat. Okey, senti. 10 kuasa berapa? 10 kuasa negatif 2. Semua pelajar kena ingat. Okey. So, saya berharap semua pelajar dah beli buku kerja ni. Okey, buku kerja sains boleh didapati di kedai buku sekolah. Okey, saya minta untuk kelas hari ini semua pelajar tolong siapkan latihan dalam modul Alaf Sanjung muka surat 6 hingga 7. Saya harap hari ini pelajar dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Dan lagi sekali saya ulang, jika ada penerangan saya yang kurang jelas, tak faham bagi kamu, kamu boleh bertanya kepada saya, PM saya. Okey. Selamat ulang kaji anak-anak. See you next class. Assalamualaikum.